Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan tugasan mini kajian kes Managerial Skill bagi subjek pengurusan strategi. Ahli kumpulan terdiri daripada Syahrini Suari, Norliana Izzati, Siti Mudrika dan Buvitra. Saya, Siti Mudrika binti Ahsan, nombor matrik 250301, akan menjawab persoalan bandingkan laman web CIMB dengan salah satu pesaingnya. Pesaing yang dipilih bagi CIMB ialah Maybank. Terdapat beberapa perbezaan antara laman web CIMB dan juga Maybank. Perbezaan yang pertama adalah dari segi iklan. CIMB mempunyai iklan manakala Maybank Tuju tidak mempunyai iklan. Ciri yang kedua adalah reka bentuk yang menarik untuk laman web Maybank, manakala CIMB tidak mempunyai reka bentuk yang menarik. Ciri yang ketiga adalah mudah digunakan dan mesra pelanggan bagi laman web Maybank, manakala bagi CIMB pula tidak menarik. Yang keempat adalah dari segi notifikasi, di mana CIMB mempunyai notifikasi yang mengganggu pada halaman pertama, manakala bagi Maybank Tuju tiada gangguan notifikasi pada halaman pertama laman tersebut. Ciri yang terakhir adalah muka hadapan laman web yang mudah dikenali. Laman web Maybank Tuju mudah dikenali berbanding dengan laman web CIMB. Berikut merupakan perincian bagi perbezaan antara CIMB Clicks dan juga Maybank Tuju. Yang pertama adalah terdapatnya notifikasi pada halaman pertama CIMB Clicks. Yang kedua pula terdapatnya iklan yang mengganggu pada halaman CIMB Clicks. Manakala bagi Maybank Tuju, ciri yang ketiga ialah mudah digunakan dan juga mesra pengguna. Selamat sejahtera, saya Buvitra Nilamaga, matriks nombor 249958. Saya nak membentangkan tentang cadangan bagaimanakah kumpulan CIMB dapat menggunakan laman webnya sebagai alat pemasaran strategi untuk meningkatkan daya saingannya. Yang pertama, website design yang user friendly. CIMB perlu fokus untuk menawarkan taraf website yang user friendly dengan menyingkirkan apa-apa desain yang terlalu rumit dan tidak diperlukan di laman web utama. Terlalu banyak maklumat di laman web utama menjadi gangguan pada tumpuan pelanggan. Maklumat di laman web perlu ringkas dan mudah dipahami. Yang kedua ialah warna kontras untuk notis penting. CIMB perlu mempertimbangkan dengan penggunaan warna kontras untuk notis penting supaya mesej tersebut dapat disampaikan kepada pelanggan. Yang ketiga ialah memaparkan iklan di laman web utama. Inspirasi pertama pelanggan adalah sangat penting. CIMB perlu memaparkan iklan di laman page utamanya. Iklan di laman web boleh digantikan dengan gambar yang cukup menarik supaya dapat lebih tumpuan daripada pelanggan. Yang keempat ialah load speed. Pihak CIMB juga perlu tumpu pada load speed bagi pengguna-pengguna internet sentiasa menginginkan yang pantas. Laman web yang perlahan hanya akan mengakibatkan rasa kecewa pada pengguna dan menyebabkan mereka meninggalkan laman web tersebut. Inilah yang menyebabkan conversion rate menurun dan juga menjadi faktor-faktor yang menyebabkan ranking di enjin carian menjadi rendah. Saya Syahrini Suari, anak perempuan Venkatram, nombor matrik 250285. Mari kita lihat bagaimanakah CIMB dapat meningkatkan fungsi laman web dengan lebih berkesan bagi meningkatkan kecekapan syarikat dalam melayani pelanggan yang berpotensi. CIMB dapat meningkatkan fungsi laman web dengan menambahkan ruangan penjadual janji temu sekiranya pelanggan ingin berurusan dengan bank. Malah penjadual janji temu ketika pandemik COVID-19 ini akan mendorong CIMB untuk mengikut SOP yang diwajibkan oleh kerajaan. Ini memudahkan pelanggan kerana penjaduan janji temu ini tersedia di dalam sistem laman web CIMB sepanjang masa. Selain itu, pelanggan yang berpotensi hanya perlu mencari cawangan yang berdekatan untuk membuat temu janji slot tarikh dan masa mengikut kesesuaian mereka. Pelanggan hanya perlu berurusan dengan CIMB mengikut tarikh masa yang telah dipilih bagi mengelakkan kesesakan di dalam bank CIMB. Peringatan melalui SMS atau email juga akan dihantar bagi mengingatkan pelanggan supaya tidak terlepas janji temu untuk berurusan dengan pihak CIMB.
Yang kedua ialah CIMB dapat meningkatkan sistem hikmat pelangan bagi meningkatkan kecekapan syarikat dalam melayani pelanggan yang berpotensi. Pelanggan yang berpotensi boleh berbual secara langsung dengan pihak CIMB sekiranya menghadapi masalah dan mendapat sokongan segera untuk menyelesaikan masalah tersebut. Secara tidak langsung, CIMB akan meningkatkan kecekapan syarikat dalam melayani pelanggan yang berpotensi kerana pelanggan akan mendapat maklum balas yang pantas bagi setiap pertanyaan itu. Sistem hikmat pelanggan ini sangat membantu pelanggan yang memerlukan bantuan bank untuk menjawab persoalan pelanggan dengan pantas. Interaksi secara realiti ini akan membantu kedua pihak bank dan juga pelanggan. Yang ketiga adalah menerima maklum balas daripada pelanggan. Berdasarkan pemerhatian pelanggan terhadap servis semasa berurusan dengan CIMB, pelanggan dapat memberikan penilaian terhadap servis tersebut. Ini sangat mudah dan berkesan bagi pihak bank untuk menerima maklum balas negatif atau positif dan juga dapat memperbaiki sekiranya ia perlu. Malah, kesetiaan pelanggan yang berpotensi juga dapat dikekalkan dengan meningkatkan kecekapan dalam perniagaan. Ini dapat meningkatkan keyakinan pelanggan secara berterusan dengan berurusan dengan pihak bank. Sekiranya perlu, pihak bank perlu memaklumkan kembali kepada pelanggan atas tindakan yang berjaya diambil berdasarkan penilaian maklumat balas pelanggan. CIMB perlu buat penambahbaikan terhadap fungsi CIMB Click yang sedia ada sekarang ini. Antaranya ialah CIMB boleh meletakkan pengesahan biometrik untuk menjamin keselamatan para pelanggan yang berpotensi. Pop-up notification juga adalah salah satu cara untuk memaklumkan pelanggan yang telah membuat urusan dalam CIMB Clicks. Bagi menghargai pelanggan yang sentiasa setia dengan CIMB, promosi dan ganjaran dalam bentuk kupon boleh diberikan dalam CIMB Clicks. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Noliana Izzati Muhammad Yusof, nombor metrik 250207 sebagai penyampai yang keempat dalam menerangkan tentang elemen strategi dalam CIMB. Strategi yang pertama adalah strategi penggubalan strategi. Penggubalan strategi ini dibuat adalah bertujuan untuk mengembangkan misi, objektif serta polisi melalui analisis SWOT, iaitu kekuatan, kelemahan dan peluang. Kekuatan dalam penggubalan strategi ini adalah CIMB merupakan institusi perkhidmatan kewangan yang terbesar kelima yang meluaskan jaringan perdagangan yang halal di Asia dan serata dunia. Kelemahan pula adalah perniagaan teras CIMB ini hanya terfokus kepada negara Asia dan mempunyai impian untuk menjadi bank Asia yang terkemuka. Dan yang terakhir adalah peluang. Peluang dalam CIMB adalah mempunyai pelanggan di skala yang besar dan ramai, dan pertumbuhan perbankan antarabangsa meningkatkan ramai pelanggan. Elemen strategi yang kedua adalah strategi pelaksanaan. Pelaksanaan strategi ini dilakukan untuk mengambil tindakan ke atas strategi yang digubal seperti slide yang telah diterangkan sebelum ini. Ianya bertujuan untuk mewujudkan reka bentuk organisasi yang sesuai untuk diselaras dan mengintegrasikan aktiviti dengan firma. Selain daripada itu, dalam pelaksanaan strategi, ianya menggalakkan pembelajaran serta penambahbaikan yang berterusan di dalam organisasi tersebut. Penilaian dan kawalan strategi ini adalah satu proses di mana tindakan korporat dan hasil prestasi dipantau, maka prestasi sebenar dapat dibandingkan dengan prestasi yang diinginkan. Maka dengan itu, visi, misi dan objektif haruslah ditetapkan bagi mendapatkan hasil keputusan yang sebenar. Visi CIMB adalah untuk menjadi syarikat di negara ASEAN yang terkemuka. Di sini telah membuktikan bahawa CIMB ingin menjadi syarikat yang dikenali dan dipandang oleh orang ramai di negara ASEAN. Misi pula adalah untuk menyediakan perkhidmatan perbankan sebagai syarikat yang berpotensi tinggi serta syarikat yang bersepadu yang terletak di ASEAN serta pasaran utama di luar, dan memperjuangkan pecutan integrasi ASEAN serta hubungan serantau ke seluruh dunia. Objektif utama CIMB pula adalah untuk menjadi bank universal yang terkemuka dan menjadi salah satu penasihat korporat yang terkemuka. Selain itu, objektifnya juga untuk menjadi peneraju dalam kewangan Islam.